Nabi Sulaiman pun doa pada Allah Ta'ala, ilhamkanlah kepadaku supaya aku tetap syukur akan segala nikmat yang kau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang kau redha dan kau masukkan aku dalam limpah rahmatmu. Ulama membahaskan daripada sifat Nabi Sulaiman dalam ayat ini, pertama sekali Nabi Sulaiman ni nikmat yang dia ada itu banyak. Satu, apa nikmat Nabi Sulaiman? 3 ke 4 macam tu lah saya boleh sebut. Pertama, Nabi Sulaiman ni Nabi. Nak jadi Nabi ni bukan senang. Nabi berapa ramai? Semua 124,000 orang. Nabi Sulaiman salah seorangnya. Dan dalam dunia pun ramai orang mengaku jadi Nabi. Mengaku jadi Nabi ni ramai. Ada yang letak jawatan pun ada. Itu satu. Yang keduanya, Nabi Sulaiman ni raja. Dia raja. Hebat tuan-tuan. Dia dalam dunia ni, antara raja-raja yang hebat ada 2. Pertama, Raja Zulkarnain ni raja yang menguasai barat sampai ke timur. Sebab tu Zulkarnain 2 tanduk, barat sampai ke timur, 2 tanduk. Ada yang mengatakan 2 tanduk tu topi dia bertanduk. Atau yang bayanglah tanduk macam mana, kan bayang Loki, Avengers pula nanti. Bayang orang kita kan boleh pelik-pelik kan. Itu. Yang keduanya Nabi Sulaiman lah. Dia menguasai utara, selatan, barat dan timur. Semua dalam kekuasaan. Dia raja. Hebat raja. Kita hari ni pun ada orang paling-paling tidak pun raja sehari cukup dah. Tu pun belagak pakai spek hitam duduk. Kawan yang kipas tu slow, kuat sikit. No, belagak raja sehari tu ya pun. Belagak. Yang ketiganya Nabi Sulaiman ni kaya. Dia memang kaya tuan-tuan. Kekayaannya itu luar biasa kekayaannya itu. Dia punya harta dia bukan berupa barang apa lagi dah. Kenderaan dia tuan-tuan, kuda. Walaupun setengah riwayat sebut kuda Nabi Sulaiman bersayap. Kuda dia tak banyak sangat lah. Dia raja-raja ni kan ada setengah hobi macam-macam. Ada raja kan suka kumpul kereta, ada raja kan suka main hoki, ada raja kan suka main kuda. Macam tu lah Nabi Sulaiman pun ada hobi dia. Kuda saja kat 20,000 ekor. Kena ada di setengah daripada kudanya pula bersayap. Kuda bersayap pula. Power tuan-tuan. Angin pula di bawah arahan dia. Cerita kan sejuk-sejuk lah, membeku lah. Tak boleh nak arah. Sana sikit angin, sejuk sangat. Pergi belah perempuan pula, tak boleh arah. Marilah angin apa aku nak buat, bawa lah baju sejuk ke apa. Itu kekayaan. Yang keempat, kuasa mutlak. Kuasa dia mutlak, pergi mana pun dalam kekuasaan dia. Tak maaf lah macam kita tuan-tuan, kawan-kawan kita polis diraja Malaysia, PDRM, polis diraja Malaysia. Pergi seberang masuk Woodland Singapura, tak ada dah. Dalam kawasan Malaysia saja, sana ada polis dia. Kalau nak bagi tahunya, mutlak ni maknanya ke mana saja pergi, kuasa tu dia ada kuasa ke mana saja. Menteri kita ke apa, dalam Malaysia, luar tak boleh. Ada menteri tempat lain, negara dia. Tapi Nabi Sulaiman dia pergi mana, semua kekuasaan dia. 4 perkara dia ada tuan-tuan. Dia Nabi, dia raja, dia kaya, dia kuasa mutlak. Semua di bawah pemerintahan dia. Jin Ifrit pun bawah arahan dia. Kan Jin Ifrit kan offer dia untuk nak bawa istana Balqis, bawa depan dia. Ifrit tu, Jin Ifrit tu antara jin paling degil tu. Itu keras kepala tu. Itu kapla batu juga ada duduk. Itu Ifrit punya kapla batu. Membawang dia pula bagi-bagi. Tapi sungguh pun di bawah dia. Bayanglah tuan-tuan, setan kan makhluk jahat. Setan, ada setan penyelam, diver punya. Setan penyelam ada. Setan tu siap beritahu, tuanku kalau nak teringin makan lobster ke bawah ke apa, maknanya nak pergi budak faham, tak adalah ayat Quran. Maksudnya tuanku teringin nak makan ikan apa-apa bawah yang pelik-pelik apa, saya boleh cari. Setan penyelam. Kita setan duk kacau. Apa selam lah kita setan duk kacau. Dia setan pun dengar cakap Nabi Sulaiman. Mutlak kuasa dia, tak ada siapa yang nak berani lawan dia. Di saat itu tengok, kata ulama, Nabi Sulaiman ni dia boleh bersifat apa?
Dia boleh bersifat an ashkura ni'mataka allati an'amta, aku bersyukur akan nikmatmu. Syukur pada Allah Ta'ala. Ingat ke Tuhan. Ingat Tuhan. Jangan jadi macam Qarun. Qarun waktu dia di puncak kejayaan, kekayaan, kemahsyuran, orang tanya dia, apa rahsia kejayaan kau Qarun ni, hebat sangat ni, dalam satu sidang media lah. Apa engkau punya rahsia kekayaan? Dia kata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ni kaya, banyak duit harta di sana sini, aset itu ini, saham semua, pasal aku cerdik pergi sekolah. Tu yang aku kaya tu, cerdik, pandai punya orang, buat marketing semua power ni, tu yang kaya tu. Langsung tak sebut Allah Ta'ala tu, alhamdulillah ka, masya-Allah ka, haza min fadli rabbi ka, apa tak sebut langsung. Macam tuan-tuan kan, kadang anak UPSA dapat 6A ke apa kan, orang puji, biasa cakap apa? Oh tahniah lah kau, anak cemerlang dapat 6A. Anak saya huruf macam-macam, A tak jumpa langsung, cari A sampai ujung tak jumpa, itu menyorok belakang slip ke apa, tak jumpa. Tahniah lah kau, mulut biasa sebut apa? Well, see the leg. Biasa mak dia cerdik, kuat makan kismis. 7 botol, bukan 7 biji, 7 botol kismis, cirit keluar kismis. Tu yang pandai tu. Teruk sangat, sebutlah alhamdulillah dulu. Haji, tahniah Haji, nampak ni apa ni, datang masjid jalan kaki, nampak sihat, nampak. Oh, kita makjun. Kita makan makjun kuat salah sah. Pum, keluar meletup cerita Doremi tu. Apa pula? Alhamdulillah. Tu cerita dia tawaduk, merendah diri. Sepatutnya tuan-tuan ya. Orang puji, comel anak baby baru lahir, comel. Tengoklah mak dia, harap bapak muka lanun. Dia tak jadi tuan-tuan. Dengar kuliah selalu mulut situ juga tak jadi. Dia kena ingat dalam nikmat itu ada kurniaan dari Allah dan syukur. Dan ulama puji lagi sifat Nabi Allah puji lagi sifat Nabi Sulaiman ini, sebab di saat dia berjaya, dia juga wa ala walidayya, dan kurniakan aku sifat syukur akan nikmatmu yang kau kurniakan kepadaku, dan juga wa ala walidayya, dan juga kepada mak bapakku. Nampak? Ini satu sifat lagi. Dalam dia mendapat nikmat, syukur dengan Allah, tak lupa mak bapak. Ingat tuan-tuan, kejayaan kita pada hari ini ada saham mak bapak kita. Ada saham mak bapak dalam kejayaan kita pada hari ini. Sebab itu saya sikit sebanyak kadang kalau bersiaran di TV ke radio ke apa, lepas Allah Ta'ala dan Rasul ke apa, puji apa semua, saya pun ucapkan juga terima kasih kepada ibu saya. Ayah dah meninggal dah. Ibu saya yang juga menonton pada pagi ini ke apa, biasa saya sebut. Pasal apa? Tanpa ibu, siapalah saya pada hari ini. Atau tanpa doa ibu, siapalah saya pada hari ini. Ingat, tuan-tuan, didik anak kita, walau dia tak cerdik sangat, tapi dia tahu bersyukur dengan nikmat mak bapak ni, memadai lah cukup tuan-tuan. Walau dia tak berapa nak fall flat sangat, asyik flat saja markah yang dia dapat tu. Muat pun bukan band 3, band 4, kena band. Jadi syukur je lah kalau ada anak sifat macam tu. Dia ingat mak bapak dia tu. Macam kadang anak kita dia balik kampung, bawa balik kereta baru X70 ke apa kan, X70 awal-awal dulu orang buat kelakar, X70 baru keluar, jangan salah bagi arahan, terjun ke parit. Dia kata parit dia orang ni di Johor, rumah tu apa parit apa, banyak parit lah di Johor tu, parit terjun parit semua, dia melawak tu. Dia bawa balik kereta baru X70, mak dia pun kata, oh cantik kereta kau mat. Alamak, ini kereta ni semua berkat mak lah ni doa daripada mak. Mak pun kembang, mak pun tak pernah doa kau dapat kereta, tapi dah kau cakap iyalah tu. Disebabkan mak punya doa dapat kereta. Malam kita makan tom yam ikan bakar tepi laut mak. Oh jom mak asal nak pergi masjid cancel nak kereta X70 punya pasal. Okey lah, mak kita dia rasa syukur, dia rasa surut, dia rasa puas hatilah mengandung anak aku ni. Dalam kejayaan dia ingat kat aku ni, dalam kejayaan dia tu kena ingat.
menang anugerah nasyid vokal terbaik ke apa. Puji mak dulu. Puji mak dulu. Mak saya lah ni suruh saya minum apa ni apa tu air apa asam minum air asam sejak berkecil. Tu yang pedih perut tu. Pertama ingat seorang merdu. Yang pertamanya tawaduk nombor satu, iaitu tawaduk dalam nikmat, dalam limpahan nikmat. Yang keduanya ialah sifat tawaduk yang ada pada Nabi Sulaiman alaihi salam ialah, iaitu Nabi Sulaiman ni sangat tawaduk dalam keadaan ketika melakukan kesilapan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang sombong kan, tak taubat. Dia berasa dunia ni dia yang punya. Taubat-taubat apa? Kalau orang yang ada tawaduk, dia cepat ingat, dia insaf kembali pada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan boleh tengok kisah ini dalam surah Sad ayat 30 sampai ayat 33. Surah Sad ayat 30 sampai ayat 33, yang mana Nabi Sulaiman ini Allah rakamkan dalam Quran. Sifat Nabi Sulaiman ini adalah awwab. Cuba sebut. Awwab ini maknanya orang yang kembali. Maknanya bila dia melakukan sedikit keterlanjuran, dia kembali ke pangkal jalan balik. Oh ustaz, Nabi-Nabi pun buat silap? Jawapannya ya, Nabi pun ada buat silap. Tapi para Nabi ni dia punya silap tak sampai maksiat. Kita dalam silap maksiat pula tu. Dia punya silap ni benda teknikal saja yang tidak membabitkan soal kemurkaan Allah, tidak maksiat dan sebagainya. Nabi Sulaiman pernah satu ketika menyaksikan pertunjukan kuda macam tu ya. Tengok pertunjukan kuda pula banyak terlepas apa? Setengah ulama kata Nabi Sulaiman terlepas sembahyang asar. Bukan sengaja, tak sengaja, terlepas sembahyang asar. Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman ni terlepas daripada zikir petang. Dia macam kita kan ada zikir kita lepas subuh, maksurat tu lah, lepas subuh, lepas asar kan ada zikir-zikir dia tu. Sama macam Nabi Sulaiman, dia ada zikir amalan dia. Dia kerana sibuk sangat asyik tengok kuda tu, terlepas daripada ibadah yang biasa dia buat. Cepat-cepat Nabi Sulaiman minta ampun dan bertaubat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat hebat tuan-tuan. Dia maknanya kita ni dalam hidup, dan dalam ayat tersebut Allah ceritakan Nabi Sulaiman punya rasa menyesal, disembelihnya habis semua kuda tu. Setelah dia tahu, dia ya Allah, ini semua kuda ni punya pasal aku jadi asyik dan lalai. Sembelih habis semua kuda tu. Power tuan-tuan, kalau boleh buat macam tu power lah. Tengok TV terlepas maghrib, isyak lah, esok usung TV nak lempar ke sungai. Kawan tanya, pasal apa ni? Kau tahu tak, TV ni punya pasal aku terlepas maghrib. Oh power. Saya ingat hari-hari kena lempar ke sungai TV tu. Pasal hari-hari lewat tengok drama lah semua tuan-tuan. Ya Allah, Nabi Sulaiman ni yang sangat kita kagum dan kita rasa terharu sekali ialah Nabi Sulaiman ni, dia dalam bab taubat dia tidak tangguh-tangguh. Ketika dia buat sedikit silap itu, terus dia taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Setengah orang kan kalau dia nak taubat, dia banyak tunggulah. Dia tunggu macam-macam lah. Dia tunggu ma'al hijrah lah, tunggu maulidur rasul lah, tunggu malam ni 10 Syakban lah, tunggu Ramadan tahun depan, tunggu pencen baru nak. Allah, belum tentu hidup. Tu ceritanya. Dia jangan lambat-lambat. Pasal taubat ni dia kena disegerakan, kena ingat sentiasa. Baik itu pernah satu ketika dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah didatangi oleh satu orang anak muda. Kisah ni diceritakan oleh Al-Qamah. Al-Qamah cerita, ada satu orang budak lelaki ni dia jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, inni laqaitu imra'atun fil bustan." Ya Rasul, saya ni satu hari nampak satu orang perempuan, budak perempuan cun dalam satu taman kebun, dalam satu taman. Saya nampak cun lah budak perempuan ni. Saya pun, kita kata apa ya, saya mengorak dia lah, saya kenyit satu mata. Dia reply, dia respon budak tu, ting satu balik. Ini sudah boleh makan budak ni. Saya pun pergi lagi dekat, duduk sebelah dia, dan dia pun okey, tak lari. Dia tak help lari ke apa, minta tolong pejabat agama ke apa, penguatkuasa. Tak, dia okey. Ini boleh makan perempuan ni.
Dan saya duduk lagi rapat dengan dia, dan saya pun tak boleh tahan. Saya peluk dia. Walaupun saya peluk dia, wa inni lam ujami'uha, akan tetapi saya tidaklah jima dengan dia, sekadar ringan-ringan saja. Cium-cium sajalah. Kita kata apa ya, ringan-ringan je lah, peluk-peluk ya, tak sampai berzina tu. Jadi macam mana ya Rasulullah, saya nak taubat ni, nak kembali pakai jalan. Hebat ya. Maknanya tuan-tuan, gejala sosial ni bukan zaman sekarang. Nabi tengah hidup pun ada dah puak-puak perangai macam ni pun ada. Lalu Nabi pun tunggu wahyu, sampai wahyu daripada Allah. Surah Hud ayat 114. Surah Hud ayat 114, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala suruh supaya berbuat baik. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Turun ayat. Buatlah kebaikan, kerana kebaikan itu akan memadam segala kejahatan dan keburukan. Lalu Nabi pun bagi tahu murid tu, wahyu dah turun, kau balik buat baik, kau taubat minta ampun pada Allah, lepas tu kau iringi kau punya taubat dengan berbuat baik. Pergilah sedekah ke, buat amal jariah, tolong bersih surau ke, vacuum ke apa, kau tolong mana-mana orang susah, bantuan banjir ke mana kan. Sekarang kau pergi buat benda baik, setiap amal baik kau itu dapat delete, padam, menghapuskan kejahatan yang lepas-lepas yang kau dah buat. Anak muda tu pun rasa tenang hati, pasal dah dapat cara. Pasal dia takut. Taubat Nabi Muhammad SAW ini begitu. Kalau taubat zaman Nabi Musa, bunuh diri. Itu kan dicerita dalam surah Al-Baqarah kan. Taubat zaman Nabi Musa, cara dia bunuh diri. Letih, bunuh diri tuan-tuan. Tak baloi pula curi selipar, kena bunuh diri. Tapi tak apalah, tu syariat dulu. Nabi kita ini begitu. Ya Allah tuan-tuan, agama rahmat kan, agama kasih sayang. Allah Ta'ala suruh apa? Kau buatlah benda baik, kau minta ampun pada Allah, buat benda baik. Benda baik itu memadam kejahatan-kejahatan yang lain. Cuma pada sisi Nabi ketika itu ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila dengar Nabi bagi nasihat macam tu, dia kata, ya Rasulullah, minta maaf celah lah, takkan macam tu penyelesaian dia. Budak tu cium anak dara orang, betul suruh pergi buat benda baik. Lepas ni bercambah banyak gejala sosial. Lepas ni cium anak dara orang, pergi buat benda baik, senang banyak macam tu. Nabi pun kata, ini wahyu, Allah punya perintah, bukan aku. Sayyidina Umar kan, dia tegas sikit, kalau boleh nak, kalau boleh penjara, pancung tu lah. Allah Ta'ala kan, walaupun macam-macam perangai tak senonoh kita buat, Allah Ta'ala suruh itu kan. Apa dia? Iaitu bertaubat padanya dan berbuat baiklah kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau selama hidup ada buat benda tak baik dengan orang, kena minta maaf balik dengan orang tersebut. Allah Ustaz, dia pun dah meninggal Ustaz, berbuat baiklah dengan ahli keluarga dia. Ahli keluarga dia pun meninggal Ustaz. Sebab dia orang naik satu bah, keturunan dia tu yang bawa, yang driver tu atuk dia, toki dia, driver terjun gaung kat Genting Highland tu, terjun. Jadi keturunan semua meninggal habis semua. Jadi saya nak minta maaf dengan siapa dah, sudah lenyap daripada muka bumi ni keturunan dia tu. Jadi macam mana Ustaz? Kalau contohlah jadi benda tu, berbuat baik dengan orang lain, niatkan pahala atau niatkan amal itu untuk memadam kesilapan kita pada orang tersebut yang telah pun keturunan dia semua yang dah tak ada tu semua. Manalah tahu, kerana kita ni buat naya umur panjang, buat naya pada ramai orang dah tu, daripada toki dia sampai ke cucu, semua kita buat dosa. Jadi kena minta maaf atau berbuat baik. Sebab tu kena banyakkan taubat pada Allah. Itu yang kedua, tawaduk Nabi Sulaiman, iaitu dia cepat-cepat kembali kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, kata ulama, Nabi Sulaiman alaihi salam, tawaduknya Nabi Sulaiman ni ialah baginda sedia untuk ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman ni hebat tuan-tuan, sedia untuk ditegur. Ni tawaduk. Hanya orang yang ada tawaduk saja tahu yang boleh menerima teguran dan nasihat, tahu tak? Orang kalau ego sombong tak terima teguran, lawan balik ada. Mana kau tahu? Pandai tegur orang pula. Kadang-kadang begitu, dia tak tahu. Kalau tawaduk, terima kasih, terima kasih. Kan Imam Syafi'i pernah sekali tu, Imam Syafi'i pernah ada satu orang datang, dia jumpa Imam Syafi'i, dia kata, wahai orang berilmu, dia kata macam tu, apa
apa engkau ni nama je penceramah orang alim tapi engkau adalah satu bukanlah kesilapan besar. Tapi orang tu punya sound Imam Syafi'i tu, apa-apa awak ni Imam Syafi'i pun dengar, ya baik, terima kasih. Anak murid Imam Syafi'i duduk di kiri kanan, geram dia berbulu. Sound untuk guru kami pula ni, aduh. Dan tuan-tuan tahu siapa dia yang sound tu? Bekas pencuri. Kau nak sound